الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بخير. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين وبعد. الحمد لله. Syukur kehadrat Allah SWT dapat kita bertemu pada kuliah zuhur ni pada bulan yang penuh dengan keberkatan atau bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita digalakkan untuk berselawat sebanyak-banyaknya dalam bulan yang penuh keberkatan ini. Semoga kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, salafus salih, orang-orang bertakwa dan beriman kepada Allah SWT. Moga-moga dalam kesempatan waktu yang sedikit ini kita dilimpahi dengan rahmat dan juga hamparan hidayah daripada Allah SWT, insya-Allah. Saya ambil petikan daripada kitab Bidayatul Hidayah yang diberkatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ketahuilah oleh kamu bahawasanya semua anggotamu akan bersaksi di atas perbuatanmu di padang mahsyar kelak dengan menuturkan perkataan yang lancar dan terang. Anggotamu akan mendedahkan segala rahsiamu di hadapan perhimpunan agung di padang mahsyar. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud di hari itu, yakni hari kiamat nanti, akan bersaksi di atas kamu segala lidah kamu, tangan kamu, kaki kamu, dan segala sesuatu yang telah kamu perbuat di atas dunia ini dahulu. Kemudian kalau kita lihat di dalam surah Fussilat ayat yang ke-21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Ketika mana dikatakan kita berdiri di mahsyar itu, setelah itu bila dikatakan dikunci mati perkataan kamu ni,
Lalu dikatakan waqalu li juludihim lima syahidtum alaina, lalu berkatalah segala kulit-kulit kita ni semua menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Bukan sekadar itu dikatakan yang sebagaimana kita biasa dengar pun dalam surah Yasin, firman Allah SWT, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari dikatakan dikunci mulut-mulut mereka ni akan bercakap kepada kami tangan-tangan mereka, dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, atas apa yang kamu lakukan dulu di atas muka bumi ni. Ini kita lihat surah Yasin ini, dia mengatakan apa dikatakan kaki dan tangan. Tapi dalam surah Al-Fusilat itu dikatakan berkata wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, kulit kita ni akan jadi saksi. Allahu Rabbi. Lalu kita katakan balik kepada kulit ni, dikatakan qalu antaqanallahu allazi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum. Kenapa engkau jadi saksi pada Allah SWT? Macam mana engkau dulu yang tak boleh bercakap, tiba-tiba hari ni boleh bercakap pula? Lalu dikatakan bukankah Allah Subhanahu Taala yang menciptakan, dikatakan bayi daripada bayi yang kecil, awwalam marratin wa ilaihi turja'un, daripada awalam marrah itu bermula daripada kecil mereka tidak boleh berbicara, tapi akhirnya mereka boleh bercakap. Macam tu juga Allah berikan keizinan kepada aku ni, kata kulit ni, menjawab segala apa juga pertanyaan yang kita dikatakan kita lakukan dulu di atas muka bumi ni. Allahu Rabbi. Maknanya setiap detik, setiap saat kita ini tidak lepas daripada segala pertanyaan apa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita, selama mana kita ini masih hidup, ataupun kita berkeadaan mengkhianati terhadap diri sendiri ketika mana kita ini menyalahgunakan sesuatu yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari keuntungan dalam kehidupan ini. Bukan sekadar mencari habuan dunia, bukan sekadar kita ini dalam keadaan disuruh, dalam keadaan kita beribadah semata-mata, tetapi kita tidak kenal akan Allah. Bukan dikatakan kita ini selamat dalam keadaan kita melakukan ibadah, sedang orang yang melakukan ibadah ada juga yang dicampakkan ke dalam neraka jahanam Allah. Tapi mereka tidak kenal akan Allah. Allah yang telah menciptakan kita ini. Sebab tu Allah sebut dalam suratul Qasas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, disebut dalam suratul Qasas, Allah sebut dalam suratul Qasas itu, wa rabbuka yakhluqu man yasha wa yakhtar ma kana lakumul khiyarah subhanallahu ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka yakhluqu man yasha wa yakhtar, aku yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Maknanya kalau kita ni mengiktikadkan kita sendiri yang melakukan segala perkara dalam dunia ni, maknanya kita ni, itu dikatakan akidah kita ni menggelunsur. Tak betul lagi pegangan kita ni dengan agama. Setiap apa perbuatan kita yang kita lakukan ini, maka lakumul khiyarah. Allah sebut dalam suratul Qasas, kamu tak boleh pilih, aku pilih kamu untuk kamu. Sebab tu kita tengok macam mana dalam kehidupan kita ni, kalau kita gunakan nikmat anggota tubuh badan kita ini pada perkara-perkara yang lara, maka kita akan jawab depan Allah SWT. Sama ada itu dikatakan dibakar, dalam keadaan itu dikatakan kita ni menggunakan nikmat yang dikatakan segala anggota kita ni, contoh macam nikmat lidah, kita gunakan untuk apa? Allah ciptakan bagi kita ini akan lidah supaya kita ni dapat berzikir, supaya engkau dapat membaca Al-Quran. Bukan sekadar membaca, bukan kita baca perkara-perkara yang itu dikatakan boleh mendatangkan fitnah dan sebagainya. Kita percaya sungguh kalau surat khabar tu kata gitu, kita percaya sungguh. Sedangkan Al-Quran ni ayat Allah. Dalam surat khabar, kita baca surat khabar tu, benda tu belum tentu betul lagi, kok fitnah. Tapi yang itu kita percaya sungguh. Sedangkan peringatan-peringatan yang Allah Ta'ala berikan dalam Al-Quran ni, kita buat apa? Kalau kita sendiri itu jauh daripada peringatan Allah, jauh daripada rahmat dan keredaan Allah, lalu kita ni dicampakkan kepada hawa nafsu. Hawa nafsu takkan bawa kita kepada kebaikan. Hawa nafsu akan bawa kita ni kepada keruntuhan akhlak. Itu kita berani sapu semua. Tak kira asalkan kita dapat keuntungan, kita rasakan kita dapat kebahagiaan kat dunia ni yang sementara waktu, tapi kita akan mendapat azab di dunia, dikatakan di akhirat, bila mana kita ni kembali kepada Allah SWT. Jangan ingat nikmat lidah,
Bila kita gunakan nikmat lidah ini, kalau kita lihat kadang-kadang bila kita bercakap dengan orang, lancar aja lidah kita mengeluarkan perkataan demi perkataan. Nak baca ayat Allah sangkut tu, tak mampu nak baca. Sedangkan perkara-perkara yang dikatakan berkaitan, yang itu dikatakan disuruh kita ni berzikir. Allah sebut dalam surah A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu tatma'innu qulubuhum bizikrillah, tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Kalau kita tengok kalimah zikir itu, kita samakan dengan orang-orang yang mengingati Allah, mereka ni akan merasakan tenang. Tapi jangan kita salah faham, jangan kita salah hurai tentang mengingati itu. Tak sama kita ingatkan dengan barang yang serupa dengan makhluk. Tak sama Allah itu dengan perkara-perkara yang ada dekat dunia ni. Itu sebab disebutkan, dikatakan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tidak sama dia dengan bila tidak sama dia dengan perkara yang baru. Tapi bila kita tengok ayat ni, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, orang-orang yang beriman itu tenang hati mereka dengan mengingati Allah. Ingat Allah tu macam mana? Kalau kita ingat rupa benda, syirik. Kalau kita tengok pada ayat tu disuruh kita ingat akan Allah, maknanya hati yang senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Hati yang walaupun sekelip mata tidak lepas kepada hawa nafsu, senantiasa bergantung harap dengan Allah SWT. Sebab tu dalam kehidupan kita ini, kita kena ingat, apa yang kita lakukan itu dikatakan tadi akan ditanya oleh Allah SWT di atas muka bumi ini. Sampaikan satu saat dan ketikanya, kalau kita menggunakan dikatakan lidah ini untuk berbohong, lalu kita ni akan merasakan dikatakan azab Allah SWT. Orang yang berbohong, orang yang suka mengumpat keji di atas dunia ni, Allah sebut dalam dikatakan Al-Quran pada juzuk yang ke-30, disebut dalam Al-Quran itu, wailul likulli humazatil lumazah, cilaka orang yang mengumpat keji, cilaka orang yang suka mencela. Sebab tu kita ni tak ada hak untuk kita cela orang, supaya kita ni nampak orang yang dalam keadaan yang macam tu sebenarnya dia diuji oleh Allah SWT. Jangan kita tengok orang ni isap dadah, orang ni dalam keadaan akhlaknya tak berapa baik dan sebagainya. Kita tak tahu dia perhubungan dia dengan Allah macam mana, walaupun dalam keadaan yang macam tu. Kalau satu hari dia tanya dekat kita, aku tengok engkau ni orang yang biasa berulang alik ke masjid, ke rumah Allah. Dia dalam keadaan mabuk, dia dalam keadaan ambil dadah dan sebagainya, dalam keadaan akal yang tidak betul. Lalu tapi kesempatan yang ada, dia nampak kita ni, lalu dia tanya kepada kita ni, adakah Allah akan mengampunkan dosa aku sekiranya aku bertaubat kepada Allah? Kita nak jawab apa? Sedangkan kalau kita cela dia, kita akan jawab besok depan Allah. Dia berada dalam keadaan yang macam tu, diuji oleh Allah SWT. Bukan kemahuan dia pun, bukan kehendak dia, tapi bila nafsu menguasai diri dia sampai dia meletakkan diri dia kepada kebinasaan. Tapi bila dia bertanya kepada kita, adakah dalam keadaan begini Allah akan memberikan keampunan kepada aku? Lalu kita nak jawab apa? Kita pergi surau, pergi masjid hari-hari, sedangkan dia duduk tepi jalan, ambil apa dikatakan, ambil dadah, minum arak dan sebagainya. Dalam keadaan hina tu dia bertanya kepada kita. Kita akan jawab apa? Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang selalu bertaubat kepada aku, dan aku kasih kepada orang yang menyucikan diri mereka. Maknanya kita ni hari-hari disuruh bertaubat kepada Allah. Itu kita gunakan nikmat lidah tu untuk berzikir kepada Allah, bukan disuruh mencela. Walaupun kita tengok perangai dia tu ataupun akhlak dia buruk, bukan hak kita untuk cela dia. Jangan. Sebab tu bila dia berada dalam keadaan macam tu dan kita berada dalam keadaan yang baik, kita boleh dikatakan berzikir, boleh datang baca Quran, boleh kita solat dan sebagainya. Sebab Allah nak letakkan kita ni kepada kebaikan. Juga dalam ujian, bukan kita bermakna kita dalam keadaan selesa, kita rasakan kita hebat dah. Bila Allah uji kita ni dalam keadaan kita boleh melakukan ibadah,
yang kita tak ingat, yang mana Allah sebut dalam suratul Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ni dibiarkan dengan mengatakan aku beriman kepadamu ya Allah, sedangkan mereka tidak diuji? Dalam keadaan hidup kita ni, selagi mana nafas kita turun naik keluar masuk ni, semua kita ni dalam ujian Allah SWT. Sebab tu bila lidah kita ini itu antara dikatakan berzikir dengan dikatakan membaca Al-Quran, kemudian kita ini dapat apa dikatakan berzikir kepada Allah, senantiasa berzikir, hati yang senantiasa tergantung dengan Allah. Sebab dalam kehidupan kita ni ada dua perkara yang perlu kita ingat. Yang pertama disebut khauf, yang kedua disebut ar-raja'i. Kenapa khauf? Khauf maksudnya takut. Kita boleh sembahyang ini, adakah kita rasakan kita tidak dicampakkan dalam keadaan dikatakan munafik? Boleh tak Allah nak campakkan kita dalam keadaan kita jadi munafik? Sebab tu tadi bila orang yang dalam keadaan cela tadi dia tanya, adakah Allah akan mengampunkan dosa aku? Kita akan jawab kepada dia, ya. Bila kamu bertaubat Allah akan ampunkan aku. Kemudian ditanya kepada kita balik, aku tengok dikatakan kau selalu berulang alik ke rumah Allah ini. Selalu ke engkau dikatakan mendoakan dikatakan orang-orang yang dalam keadaan macam aku ni supaya aku dapat bertaubat kepada Allah? Dikata ya, sebab itu tugas ataupun itu dikatakan setiap apa dikatakan mukmin akan mendoakan saudaranya dalam keadaan supaya dapat hidayah. Tiba-tiba yang hisap dadah minum arak ni tanya kepada orang alim ni, ditanya, adakah Allah boleh meletakkan kau dalam keadaan aku dan Allah letakkan aku dalam keadaan kau? Nangis dia. Sebab Allah boleh buat, Allah boleh lakukan macam tu. Sebab tu jangan kita rasa kita hebat bila kita duduk dalam kita dikatakan melakukan ketaatan dan sebagainya. Bila masa Allah boleh campakkan kita kepada kebinasaan. Tak ada masalah. Sebab tu jangan kita rasa kita hebat dalam keadaan kita hidup dekat dunia ni sampai macam tu. Sebab bila dalam keadaan macam tu, kita kena ingat setiap ujian yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita ni, mengikut nafas turun naiknya nafas kita ini, sekala apa berlaku qada dan qadar Allah SWT. Setiap kali kita bernafas, di situlah berlakunya qada dan qadar Allah. Maka saat itu kalau kita menggunakan nikmat nafas itu untuk berbohong, untuk menipu dan sebagainya, semuanya akan kita jawab besok nanti depan Allah. Lidah itu dikatakan yang kita gunakan bila mana dikatakan sebagai pembohong, hilanglah keadilan kamu. Maksudnya hilanglah harga diri kamu ini, dan hilanglah daripada segala perkataan kamu. Orang lain akan melihat engkau dengan pandangan yang rendah. Apabila tahu kita ni sebagai pembohong, orang yang suka menipu dan sebagainya, orang lain akan pandang hina pada kita. Sebab tu jangan kita gunakan nikmat untuk dikatakan pada perkara-perkara mencela, mengumpat keji dan sebagainya, sedangkan Allah tak suka orang yang dalam keadaan dia melakukan ribah, mengumpat. Dalam keadaan tu dikatakan dikira sebagai orang yang mengumpat itu zalim, walaupun apa yang kau sebutkan itu benar-benar berlaku pada orang berkenaan, walaupun perkara itu benar, tapi kita sebenarnya sudah berlaku zalim dekat dikatakan orang yang kita umpat itu. Perkara tu yang jadi berat. Sebab apa? Bila mana kalau diikutkan dalam dikatakan firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Apakah seorang kamu suka makan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Maka sudah tentulah kita merasa jijik daripada ini. Macam tu istilah yang Allah letakkan ataupun contohkan kepada orang yang suka mengumpat. Umpama makan daging saudaranya yang sudah mati. Macam mana orang yang makan bangkai itu macam mana? Dalam keadaan itu dikatakan nanti besok bila dalam di akhirat di huru hara mahsyar, orang yang suka mengumpat ni lidah mereka ni akan panjang 70 hasta. Dalam keadaan huru hara mahsyar itu dia sibuk nak tarik lidah dia ni, sedangkan waktu tu penghuni mahsyar akan pijak lidah dia. Dia itu katakan merasakan kesakitan yang amat sangat. Sedang nak tarik lidah orang pijak macam mana? Kita kalau kena cubit orang rasa lain macam dah. Ini lagi orang pijak lidah. Allahu Rabbi.
Atu tengok. Orang yang dalam keadaan yang dikatakan dikatakan suka mengadakan dikatakan ribah, supaya kita ini menghindari penyakit dikatakan ribah ini, supaya maknanya tadi kita dalam keadaan rahmat dan keredaan Allah. Tutup aib saudara kita. Kalau kita dengar pun keburukan yang dilakukan itu, sampai kat kita mati dah benda tu. Maksud mati tu kita tak sebarkan lagi perkara tu. Sebab tu benda ni semua kita nak kena jaga. Jangan sampai satu saat dan ketikanya nanti kita akan dibakar di dalam neraka jahanam sebab kita mengumpat keji ataupun mencela saudara sesama agama kita ni. Kita rasakan kita hebat, rupa-rupanya kita menjadi penghuni neraka jahanam dengan sebab itu dikatakan dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga kita tidak mau meminta ampun kepada Allah SWT. Orang yang duduk dalam neraka jahanam itu sampai mereka ini dikatakan mohon kepada Allah agar dikeluarkan daripada neraka jahanam. Dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqin. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim, ketika mana engkau melihat orang-orang yang berdosa ini ketika mereka menundukkan muka mereka di hadapan mahkamah Allah. Tunduk sebab takut. Kemudian dia menjeling, dikatakan mizan yang didatangkan di hadapannya, dijeling timbangan itu, nampak segala amalnya. Masa tu ada lagi dikatakan sisa-sisa amalan dia nak ditimbang. Kali kedua dia angkat mukanya, dilihat segala amalan itu berterbangan seperti debu yang dibawa oleh angin. Lalu dia mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lalu dia mengatakan, Rabbana absarna, ya Allah aku lihat dah. Lihat apa? Lihat segala penghuni neraka itu dibakar, dilambung-lambung di dalam api itu. Batu-batu yang dikatakan menjadi berhala semua-semua meletup-letup di dalam neraka jahanam itu. Nampak dah, aku nampak ya Allah. Rabbana absarna, aku nampak. Wasami'na, aku dengar. Dengar apa? Jeritan ahli neraka itu minta tolong. Keluarkanlah kami ni ya Allah. Keluarkanlah dan ringankanlah azabnya ya Allah. Kalau Allah dengar permintaan ahli neraka ini untuk dikatakan ringankan azab mereka, ataupun api itu menjadi macam api, dikatakan api dunia dekat dunia ni, api dekat dunia ni, maka dia boleh tidur dalam neraka tu. Sebab api itu masih sejuk lagi. Api dunia ni kalau besok nanti dibakar di dalam neraka jahanam, api itu mempunyai kekuatan 70 ke 90 kali ganda daripada api yang ada kat dunia ni. Tapi bila mereka ni yang dalam keadaan tu dikatakan direndam dalam neraka jahanam tu, itu disebut alladzina kafaru sawfa nuslihim, alladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sawfa digenggam ubun-ubunnya, sawfa nuslihim nara, dicelup dalam neraka jahanam. Ulama kira berapa lama celup ni? 46 hari. Celup sekejap dalam neraka jahanam tu, celup ukuran dunia 46 hari. Duduk dalam celupan air panas yang menggelegak tu, lalu digenggam ubun-ubunnya. Kullama nadijat dulubuhum badalnahum, kemudian diangkat julu dan ghairaha liyazuqul azab, digantikan dengan kulit yang baru dan daging yang baru, supaya mereka ni merasakan azab Allah SWT. Allahu Rabbi. Berapa lama kita hidup kat dunia ni? Berapa lama? Yang kita sendiri kadang-kadang acuh tak acuh je dengan segala perintah dan kewajipan yang Allah Ta'ala tentu ke atas kita. Kita rasakan apa yang kita lakukan ini sudah cukup untuk mengikuti syarat dan syarat yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Sedangkan kita tidak tahu yang disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah ini oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, tentang perkara-perkara yang akan ditanya oleh, dikatakan Allah SWT. Antaranya itu bila kita menyalahi janji, antaranya bila kita mengumpat orang, kita menggunakan nikmat lidah itu untuk berbohong, lalu semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Waktu ni kita cuba juga nak dikatakan
berkata bohong lagi di hadapan mahkamah Allah, nak mengatakan aku tak buat semua ni. Lalu kulit tu tadi kata, kulit kita ni semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Itu yang tadi mulai saya bacakan dalam surah tu, dia kata surah Fusilat. Kulit ni akan jadi saksi. Macam mana? Apa yang kita lakukan semuanya akan ditanya oleh Allah SWT. Tak lepas, walaupun dikatakan dalam keadaan sesaat sekalipun kita bermaksiat kepada Allah, saat itu juga akan ditanya. Itu tengok macam mana. Apa lagi lebih-lebih lagi bila kita dalam keadaan seorang, orang tak tahu apa yang kita buat, tapi Allah Maha melihat. Jangan kita gunakan waktu lapang itu dengan perkara-perkara yang kita tengok membawa kepada kemaksiatan, maksiat mata dan sebagainya. Sedangkan kita suruh isteri kita tutup aurat, anak perempuan kita tutup aurat. Tiba-tiba bila kita seorang, kita lihat kepada dikatakan aurat orang lain, seronok, siap besar lagi biji mata tengok. Itu kata munafik. Kita suruh orang lain buat kebaikan, sedang kita sendiri membawa diri kita ni kepada kebinasaan. Lalu kita semayang macam dalam keadaan macam tu. Semayang orang yang munafik di hadapan Allah SWT. Sebab tu dalam keadaan kita berdiri tu, mengharapkan tu dikatakan ar-raja'i, kembalinya kita kepada Allah dengan perasaan yang disebut tazallul, merasakan kehinaan bila kita berdiri depan Allah. Ada perkara yang mungkin kita terjebak dengan perkara yang disebut munafik, yang kita tak pernah tengok. Segala apa dikatakan kita lakukan itu, bila dalam keadaan kita rasakan kita tengok orang yang berlaku zalim dan sebagainya, kita tak setuju dengan para pemerintah dan sebagainya. Jangan sampai kita melaknat dia, walaupun dia dalam keadaan zalim, melakukan kezaliman, itu antara dia dengan Allah. Ya, kita kena nasihatkan dia sekadar nasihat, bukan kita memburuk-burukkan dia. Sebab tu kata tadi kan, dalam keadaan kehidupan itu, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Siapa yang punya kerajaan? Siapa yang mengurniakan kerajaan kat dunia ni? Allah pilih siapakah? Dalam keadaan kadang-kadang nak memberikan peringatan kepada kita, bukan dalam keadaan kita rasakan perkara tu kenapalah jadi macam ni, sedangkan kita tak nampak. Kita dalam keadaan adanya kuasa untuk kembali kepada agama Allah, kita tak mahu. Yang kita buat benda yang melakukan kemaksiatan, kita gembar-gemborkan semua. Kita suburkan segala kemaksiatan dalam kehidupan ni. Cuba tengok sekarang berlaku macam mana. Kita tak nampak segala azab Allah yang Allah turunkan sekarang ni, benda tu yang berkait dengan kemaksiatan. Sedangkan dalam Quran Allah sebut dah, umat Rasulullah SAW ni umat yang macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wahai Muhammad, ketika mana Allah wahyukan ayat ni, kuntum khaira ummatin, umat engkau ni umat yang terbaik sekali daripada kalangan umat dahulu kala. Umat Rasulullah, ta'muruna bil ma'ruf, kamu mengadakan kebaikan, mengadakan kuliah agama, mengadakan apa dikatakan macam-macam, dikatakan program agama. Tapi dalam masa yang sama, wa tanhauna 'anil munkar, kita tak buat, kita tak cegah kepada kemungkaran, malah kita menyuburkan lagi kemungkaran ini. Siapa yang akan ditanya? Itu tadi dikatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari dikatakan pembalasan ini, segala tangan dan kaki kamu semuanya akan ditanya. Arjul wa tashhadu arjuluhum, menjadi saksi bima kanu yaksibun, apa yang kamu lakukan dulu kat dunia ini. Batu dosa yang paling besar ketika mana kita hidup kat dunia ni, dan juga pahala yang paling besar, perkara yang berkaitan dengan politik. Bila kita sebut pasal politik, bukan semua orang suka, tapi perkara itulah yang kita kena tahu. Sebab bila kita gunakan nikmat tangan kita ini untuk memilih pemimpin, kita kena ingat, kita pilih dia bukan sekadar kat dunia ni saja yang kita kena tengok, sampai ke di hadapan mahkamah Allah semuanya akan ditanya. Sebab dosa-dosa yang lain, dosa yang dikatakan berkaitan dengan diri kita ni, kita menzalimi diri kita ini, kita minta ampun dengan Allah, insya-Allah Allah ampunkan. Tapi kalau dosa kita salah pilih pemimpin, kita akan dibakar di dalam neraka Jahannam. Bakar dosa tu takkan
hilang dengan sebab dibakar. Sebab tu dia kekal dalam neraka jahanam. Yang mana Allah sebut dalam Suratul Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma taqallubu wujuhuhum finnar, ketika mana muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Ulama tafsirkan ayat ni, neraka yang dikatakan diazab, mereka yang dikatakan memilih pemimpin, salah pilih pemimpin ini, neraka ni dalam keadaan berhayun. 770 tali yang mengikati neraka itu berhayun. Sebab tu bila dikatakan yauma tuqallubu wujuhum finnar, ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka ni, bolak-balik dalam neraka. Orang yang tidak tenang duduk dalam neraka, tak boleh nak berdiri, tak boleh nak bergolek-golek. Ketika muka mereka itu dikatakan dibolak-balikkan dalam neraka jahanam. Lalu mereka ni kata, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na wa rasulah. Alangkah dikatakan, alangkah untungnya, yaqulu rabbana, mereka ni mengatakan ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Mereka ni mengatakan alangkah baiknya jika sekiranya aku taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Baru nak fikir macam tu. Sedangkan ketika hidup, kamu gunakan nikmat tangan ini untuk mengangkat pemimpin. Lalu mereka mengatakan kepada Allah SWT, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa adalluna sabila. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepada Engkau ya Allah, azablah mereka ni. Siapa? Pemimpin ini yang membawa kami kepada kesesatan. Tuan-tuan nak tengok balik, tuan-tuan tengok balik dalam surah Al-Ahzab. Jangan dengar cakap saya mungkin salah kot. Sebab pemimpin, orang yang salah ambil pemimpin ni, mereka ni akan itu dikatakan dibakar dalam neraka jahanam ni, kekal khalidina fiha abada. Kenapa? Sebab kerosakan yang dibuat oleh pemimpin itu. Kalau diangkat pemimpin itu, lalu dia mengharamkan kilang arak, pusat judi dan sebagainya, tidak diberi lesen dan sebagainya, berapa orang yang tak main judi? Berapa orang yang tak minum arak? Berapa ramai? Sampai ada satu nyonya datang jumpa Menteri Besar ni sebab nak berterima kasih kepada dia sebab tutup kilang, dikatakan pusat judi dan juga pusat dikatakan beli kedai minum arak. Datang jumpa kau, boleh dikatakan terima kasih banyak-banyak. Kenapa? Sebab setiap kali hujung bulan aku akan makan penampau laki aku. Bila mana kalah judi ataupun dia balik dia minum arak dalam keadaan mabuk, dia akan pukul aku. Tapi sekarang dia kata aku dah tak kena tampau lagi. Terbalik pula. Dia kata dia bawa bekal, bawa dia katakan Kentucky ke apa, mari kita makan sama-sama. Nyonya ni bagi tahu kan, orang kafir, faham. Tapi tengok, kadang-kadang bila dah ada ni kan, diadakan, diberikan, digunakan kuasa, lalu mereka ini sewenang-wenangnya meluluskan lesen dan premis judi. Kat Port Klang, saya terus terang je lah cakap, saya daripada sana tahu macam mana. Sampaikan saya tanya sendiri seorang doktor daripada penguasa tempatan, saya tanya kat dia, saya kata dulu pernah kerja dengan penguasa tempatan. Ya, dia kata saya lah, dikatakan diburu, dikatakan penjenayah sampai saya kena barang belakang saya ni berapa jahit ada. Kenapa? Sebab dia tak nak meluluskan lesen premis judi. Aku tengok, kalau angkat pemimpin macam ni, pemimpin tu sendiri pun suruh doktor ni, suruh pejam mata ya luluslah. Itu pemimpin yang ada, itu dipanggil adun kan. Kita pilih dia, tanggung dosa. Satu ketika dan saat nanti, bila kita berada di hadapan mahkamah Allah SWT, akan didatangkan di hadapan mahkamah Allah itu orang yang dulu melakukan kerja dia merompak, mencuri dan sebagainya dekat atas muka bumi ini. Lalu ketika dia dibicarakan di hadapan mahkamah Allah, kemudian dia katakan ditanya oleh Allah SWT, ya Allah, apa dikatakan, kamu dulu Allah SWT menghukumkan dia dalam keadaan gitu di hadapan mahkamah Allah. Kamu dulu ketika hidup di dunia, kamu pekerjaan kamu ni kira mencuri, menipu orang kerja kamu. Tapi kamu tidak dihukum dengan hukum aku. Kenapa? Lalu penyamun, pencuri ni dia akan kata, aku tidak dihukum dengan hukum kau ya Allah,
Sebab hakim yang mengadili di mahkamah ketika di dunia dulu tidak menggunakan hukum kau. Lalu dipanggil hakim yang menjatuhkan hukuman itu. Kenapa engkau yang dilantik dengan sebagai orang yang mempunyai kuasa, lalu kamu tidak mau berhukum dengan hukum aku? Lalu dia hakim ni kata, aku tak mampu untuk melaksanakan hukum kau sebab aku terikat dengan ketua hakim. Panggil ketua hakim. Panggil. Lalu ketua hakim dipanggil. Kenapa engkau yang dilantik sebagai seorang hakim ketika dulu hidup di atas dunia, kamu tidak mahu berhukum dengan hukum aku? Lalu dia akan mengatakan, aku ada menteri perhakiman, menteri kehakiman. Atau kita tengok di sebuah negara yang bernama Pasir Berdengung, menteri Pasola ni tak mahu berhukum dengan hukum Allah. Lalu dihadapkan di hadapan mahkamah Allah, akan ditanya satu persatu. Menteri kehakiman ni akan ditanya, kamu dilantik sebagai orang yang mempunyai kuasa ketika hidup di dunia, tetapi kamu tidak mahu berhukum dengan hukum aku. Kenapa? Aku ada orang yang lebih tinggi pangkat kebesarannya yang tidak mahu berhukum dengan hukum kau. Lalu panggillah orang yang paling besar sekali, yang berkuasa di atas dunia, di atas negeri Pasir Berdengung ni kan. Dipanggil dia. Lalu ditanya, engkau dilantik sebagai seorang ketua, dikatakan menteri, ketua ataupun dikatakan Perdana Menteri di sebuah negara yang bernama Pasir Berdengung. Waktu tu engkau mempunyai kuasa yang besar. Kenapa engkau tidak mahu melaksanakan undang-undang yang mengikut dikatakan syariat aku? Rakyat pilih aku, ya Allah. Kita kena balik. Rakyat sokong aku. Walaupun mereka tahu aku tidak akan menggunakan hukum kau. Ini yang dikatakan yauma tuqallubu wujuhum, yauma tuqallabu wujuhum finnar, ketika muka mereka dibolak-balikkan di dalam neraka jahanam atas sebab dosa salah pilih pemimpin. Jangan ingat besok tak kena tanya. Tu kita kena tengok baik-baik. Sebab tu sebelum kita nak dikatakan menurunkan tanda tangan ke, cara pangkah ke apa benda ke, jangan sampai kita salah angkat. Jangan sampai kita salah pilih. Salah pilih, kita akan jawab segala-galanya di hadapan Allah. Tangan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Aku yang pangkah, aku yang sokong dia, aku yang angkat dia sebagai pemimpin. Sanggup kita duduk dalam neraka? Atas api, bawah api, depan api, belakang api, kiri api, kanan api. Pakai api, makan api, minum api. Allahu Rabbi. Berapa lama? Khalidina fiha abada. Mereka kekal dalam keadaan macam tu sebab dosa mengangkat pemimpin ini. Bila salah, segala kemungkaran yang berlaku dalam negara itu disebabkan pemimpin itu yang kita angkat, kita akan tanggung kamu. Takkan sikit pun ada kurang, tak ada. Sebab tu kita kena berhati-hati dalam keadaan kita menggunakan segala anggota tubuh badan kita ini, yang kita kena jawab nanti besok sebagaimana yang disebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Kalau kita lihat habis semua perkara yang dikatakan dalam keadaan ini, semuanya akan ditimbulkan nanti di hadapan mahkamah Allah SWT. Telinga semua akan ditanya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maksudnya maka kamu semua adalah pengembala, yakni pemimpin, dan kamu semua akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maknanya kita akan ditanya semua sekali atas kita ini, yang paling kecil atas keluarga kita. Kita sebagai suami, isteri, keadaan isteri macam mana? Anak-anak kita semua macam mana? Ke kita seorang je yang pergi ke masjid sembahyang dalam keadaan kita rasakan kita lepaskan diri, sedangkan keluarga kita tinggal ke rumah, sikit pun kita tak pernah nak pesan nanti bila masuk waktu maghrib sembahyang, jangan tangguh. Kan itu dulu yang disuruh, bukan disuruh cari benda lain. Tapi kita yang benda yang itu bila diperintahkan oleh Allah, itulah yang kita pelekeh. Waktu panjang lagi, pukul 8.30, pukul 9 pun boleh solat. Bukan masalah kita tahu sembahyang itu memang panjang waktu. Contoh macam zuhur, kan zuhur pukul 1:08 masuk waktu dah.
Bila malam dalam keadaan kita ada kuliah, ada apa, ya boleh dilewatkan sedikit. Tapi kalau dalam tak ada apa kuliah, pukul 1:08 kena solat. Sebab kita ni bukan sekadar kita merasakan satu kewajipan, tapi kena merasakan perhubungan kita dengan Allah. Allah yang bagi kita semua kemudahan, yang kita dapat kerja dekat sini dan sebagainya, menikmati segala kurnia daripada Allah ini. Dengan sebab tu kita mengerjakan segala perintah Allah tu dalam keadaan bila dipanggil hayya 'alas solah, mari sembahyang. Bukan muazzin sekadar muazzin yang melaungkan, tapi panggilan itu sebenarnya daripada Allah. Hakikatnya daripada Allah. Bila dikatakan hayya 'alas solah, mari sembahyang, hayya 'alal falah, sebab dalam dikatakan solat itu ada kejayaan, ada pertolongan Allah SWT. Tapi kalau kita buat tak tahu, pukul 3 pun masih boleh solat. Ya, sebab kamu merasakan solat zuhur wajib, pukul 3 pun boleh buat, 3:30 pun tak ada apa. Tapi nak merasakan keistimewaannya, nikmat perhubungan kita dengan Allah, dengan sebab kita mensyukuri segala nikmat ni. Kalau nak hitung, memang kita tak akan hitung nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Surah Ibrahim. Kamu nak hitung nikmat aku, kamu tak akan mampu hitung nikmat aku. Nikmat mata pun kita tak mampu nak bayar. Jangan kata nikmat lain. Nikmat mata satu hari nanti akan didatangkan di hadapan mahkamah Allah orang yang menjadi muazzin ketika dia duduk di atas muka bumi ni. 40 tahun maknanya dia semayang dalam keadaan awal waktu, dia muazzin. 40 tahun kemudiannya dibicarakan dia di hadapan mahkamah Allah. Lalu ketika itu Allah katakan kepada dia, masuklah kamu ke dalam syurga aku, masukkan kamu dalam syurga aku dengan rahmat aku. Lalu dia mengatakan, ya Allah, aku tak mahu masuk dalam dengan rahmatmu, aku nak masuk dengan amalan yang aku lakukan. Amalan apa? Jadi muazzin 40 tahun. Timbang nikmat sebelah mata tak boleh bayar. 40 tahun. Nikmat sebelah mata yang kita boleh tengok warna macam-macam warna, warna hijau, warna kuning, warna apa lagi kita tengok, membezakan dikatakan nikmat di dalam dikatakan nikmat mata. Bukan digunakan perkara-perkara itu kepada kemaksiatan. Saya ada sekali tu hari saya tengok National Geography. National Geography ni dalam waktu tu sains, berkenaan dengan sains. Dia panggil pakar doktor mata ni. Saya tengok dia punya kepakaran itu, dia boleh tengok dan dikatakan sampai retina ni dalam belakang mata ni, anak mata tu ada dikatakan 125 juta mentol yang kecil ada dalam tu. Allahu Rabbi, saya tengok hebat ilmu dia. Dia boleh hitung yang mana anak mata ni ada 125 juta mentol-mentol kecil. Itu yang dikatakan kita ni boleh membezakan warna-warna yang ada dalam kehidupan ni. Saya kata subhanallah, hebat ni dengan ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan. Tapi kita fikir tak, 125 juta tu kalau Allah suruh kita bayar letak RM1 sebulan, boleh bayar? Boleh bayar? Sebelah mata 125 juta. Kalau Allah letak RM1 sebulan, setiap mentol tu RM1. Macam kita tu, kalau biasa top up, apa dikatakan telefon, top up pun makin lama makin laju. Bila tak top up, makin lama nak padam. Mata pun macam tu lah, tak top up ni mata, boleh bayar. Lama-lama buta jalan tu. Hutang banyak. Tapi nikmat Allah Ta'ala bagi, Allah tak pernah kira. Itu dia katakan, kalau kita nak hitung nikmat dia, kita tak akan mampu hitung. Sebab tu, bila dalam kehidupan kita ini, dalam keadaan kita hidup sementara waktu atas muka bumi Allah, setiap perjalanan kita ni semuanya akan Allah hitung. Allahu Rabbi, ke mana kita pergi? Kaki yang bawa kita ni semuanya akan ditanya oleh Allah SWT. Kalau kita duk pergi konsert kan, satu kepala boleh bayar, sampai apa, tiket mahal baru. Kita tengok yang apa ni, saya tengok tu hari ada satu konsert, dalam surat khabar tu di iklan konsert tu, tiket dia sekepala RM2,500. RM2,500. Kalau suruh korban lembu setiap tahun 800, mahalnya satu bahagian. Tapi kalau
bayar tiket pergi tengok orang tu menari kat atas pentas tu joget sejam, engkau pun bersorak kat dalam bawah tu tengok. Boleh pula suruh korban setiap tahun. Bukankah kita disuruh korbankan segala harta yang kita sayang? Satu bahagian pun kita dapat memadai lah kalau tak mampu nak beli seekor. Ini kalau benda yang penuh dengan kemaksiatan, laju je kita tahu. Suyak beratur ni. Tiket buka pukul 11 pagi, pukul 6 pagi dah tunggu kat kaunter. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok bila berlumba kepada kemaksiatan. Bila kita ni tak halang kepada kemaksiatan ni, lalu itu dikatakan pemimpin yang meluluskan benda ni semua. Atas sebab kalau kita yang angkat dia, kita tanggung. Allah halalkan bala turun bala. Sebab manusia ni tidak diazab oleh Allah ketika mana kamu sedang berzikir, kamu sedang sembahyang dan sebagainya. Tapi Allah akan azab saat mana kamu dalam keadaan lalai dan leka daripada mengingati Allah SWT. Sempat lagi? Berapa minit? Berapa minit? 10 minit? 3 minit je. Tapi aku nak cakap ni lebih kurang 3 hari pun habis. Okey, tak apalah, cakap sikit. Tuan-tuan ingat tak? Satu peristiwa berlaku dulu di Sabah, ribut Great. Ingat tak? Ribut Great. Siapa sangka dikatakan anak sungai yang kecil, air dia pun dikatakan paras buku lali je. Tiba-tiba malam tu Allah hantar dikatakan air yang tak tahu daripada mana datang, habis semua. Yang dalam keadaan dikatakan bermelaku kemaksiatan dekat kampung tu, dekat Sabah. Bukan orang Islam, orang Kristian. Kenapa? Sebab sudah melampau sangat melakukan kemaksiatan. Malam tu semua, mabuk-mabuk semua. Malam tu malam hari Natal, tak silap saya. Malam tu, malam 25 lah, senang cerita 25. Malam tu, tengah malam, satu kampung tu habis semua mabuk. Orang tua mabuk, anak yang kecil pun mabuk. Semua dia bagi arak, mabuk semua. Sampai akhirnya anjing dengan kucing pun dibagi arak. Bergaduh anjing dengan kucing tu. Jalan sengit-sengit pun bergaduh tu. Lama-lama kucing dengan anjing tu bergaduh, tak tahu nak bagi siapa. Bagi ayam pula. Ayam pun habis mabuk. Tak kesian orang tua tu. Ayam dibaginya sampai jalan tengok tak betul. Akhirnya dikatakan tepat pada pukul 12 malam satu kampung tu semua bogel. Tak kira yang tua ke yang muda, bogel semua. Bogel semua. Kemudian lepas pukul 12.30 angin datang kuat, wallahu alam, tak tahu daripada mana. Air sungai yang dikatakan sikit daripada bekas buku lali itu datang, dikatakan bergulung, sapu habis semua kampung ni. Semua dikatakan yang bogel itu dijumpa kat mana? Atas pokok tu sidai. Tengok kan, bila kemaksiatan ini sudah melampaui batas, Allah akan halalkan bala. Sebab tu jangan kita rasa seronok. Mungkin kita sekarang ini dalam keadaan orang kata barulah macam-macam lah, endemik lah, pandemik lah, apa benda lah kan. Istilah yang macam-macam kita tengok. Tapi sebenarnya hari ini kita tengok bala tak juga dikatakan, bukan dengan sebab dikatakan bala ataupun dikatakan pentadbiran ini. Dengan sebab dia ni pandai, bila dia mentadbir ekonomi akan pulih. Siapa kata? Sebab Allah sebut dalam Quran, dalam suratul A'raf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Bila Allah sebutkan walau anna ahlal qura, sekiranya ahli qaryah itu, ahli qaryah katalah macam sini KL lah kan, qaryah di Kuala Lumpur ni, orang di semua amanu, beriman, wa taqaw la fatahna alaihim, bertakwa sungguh kepada Allah. Orang Islam ni semua dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Lalu Allah akan turunkan, itu disebut walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan turunkan barakah dan juga daripada bumi ni. Semua barakah.
Tanaman-tanaman akan jadi barokah. Minyak yang keluar sendiri pun kita tak tahu berapa banyak. Bukan pasal soal seorang ni dia ni pakar ekonomi. Keberkatan itu semua datang daripada Allah. Bila mana kamu beriman dan bertakwa kepada Allah. Bukan pasal ni pakar ekonomi. Kau datang kalah macam mana pakar sekalipun, kalau Allah tidak bagi izin, dia tidak akan jadi apa-apa. Kita tengok Brunei Darussalam. Orang kata negara dia kecil boleh lah. Tak. Tapi saya nak tarik satu ketika saya ingat lagi. Sultan Brunei ni pegang Quran. Dikatakan kita ni sebagai orang Islam akan berhukum dengan hukum Al-Quran ini. Ingat tak? Dia apa dikatakan sebagai berkata gitu. Pegang Al-Quran, dia angkat Al-Quran ni. Lalu Sultan Brunei ni mengatakan kita ni sebagai orang Islam akan berhukum dengan, di Brunei ni akan berhukum dengan hukum Allah. Seminggu lepas dia cakap tu, dia panggil almarhum Profesor Dato' Arundin untuk draftkan atau dikatakan hukum-hukum syariat Allah ni macam mana. Seminggu. Ini cerita daripada almarhum sendiri. Dikatakan lepas seminggu tu R&D gali minyak di Brunei jumpa 9 lagi telaga minyak yang baru. Satu telaga akan simpan apa dikatakan minyak selama 950 tahun. Allahu Rabbi. Siapa bagi? Pandai ekonomi lah. Orang yang cari gali tu pandai. Benda ni semua datang daripada kurnia Allah SWT. Asalnya apa? Takwa dan beriman kepada Allah. Kita semua cacah marbak, semua campur. Mengaku cakap dalam Islam nakkan Islam, tapi sebenarnya dalam hati sendiri tak mau. Itu dikatakan, ya Allah sebut dah golongan ni macam ni. Golongan ni dikatakan munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu, bila sama dengan orang beriman, kami pun nakkan agama, kami pun beriman kepada Allah. Tapi bila mereka kembali kepada syaitan mereka, kembali kepada puak-puak mereka, mereka mengatakan kita serupa. Bukan munafik, itu dia kata dia munafik. Satu penyakit yang duduk dalam hati yang kita sendiri tak boleh tahu dalam keadaan macam mana. Sebab kalau kafir terang kita nampak dia takkan sembahyang. Kafir. Tapi munafik sembahyang belakang kita. Sama-sama belakang dikatakan berjemaah, tapi dalam hati mereka sikit pun tak mau kembali kepada Islam. Wallahu ta'ala alam. Cukuplah sampai kat sini. Sambung sikit lagi panas kan. Ni pun dah sejuk-sejuk, suam-suam. Tak apa, kita panjang umur kita jumpa lagi insya-Allah. Pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tidak ada siapa yang lebih tahu tentang kisah hidup kami melainkan Engkau ya Allah. Tak ada siapa yang tahu tentang kisah hidup kami melainkan Engkau ya Allah. Kami mohon pada Engkau ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kami yang seringkali lalai daripada mengingati kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah. Ya Allah, dalam kesempatan kehidupan yang sedikit masa ini ya Allah, perihalalah sisa-sisa hidup kami ini pada jalan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Bawalah kami kepada makrifah kepada-Mu ya Allah. Bawa kami dalam rahmat dan keridhaan-Mu ya Allah. Jangan Kau letakkan kami kepada kemaksiatan, dalam kehinaan dan kemurkaan-Mu ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah, yang sering kali lalai daripada menjalankan kewajipan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, sedangkan Kau pandang kami penuh dengan rahmat-Mu, walaupun kami balas segala nikmat-Mu dengan melakukan kemungkaran ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.